Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Panel Hakim yang arif lagi bijaksana, penjaga masa yang setia dengan jam landiknya, seterusnya penonton yang dikasihi sekalian. Saya Nur Najma binti Abu Bakar dan saya Siti Amira binti Samsudin. Mari kawan-kawan, mari dengar cerita kisah mana Tompok Tok Wan. Tajuk cerita, mahal kawan-kawan, janganlah leka, mari dengari dengan dengunnya. Terik matahari petang menyambar ke bumi. Kelihatan seorang nenek sedang meraut daun kelapa di beranda rumahnya. Seorang kanak-kanak berlari ke arah nenek itu sambil berteriak, "Tok Wan, Lela tak mahu berkawan dengan mereka lagi." Sekarang ni, kamu memang tak mahu berkawan dengan mereka. Esok lusa, kamu juga yang cari mereka. Sudah, pergi mandi. Tok Wan tak dapat nak bezakan bau kamu dengan Tompok. Tok Wan, Lela wangi dah. Tompok saja yang busuk. Seperti yang telah dikatakan Tok Wan, Lela masih berjumpa dengan rakan-rakannya, iaitu Kevin dan Logesh. Kevin berbangsa Iban, manakala Logesh berbangsa India. Namun, pada hari tersebut, Logesh tidak dapat bermain bersama Lela dan Kevin. Lela, kau kata semalam tak mahu berkawan dengan aku dan Logesh lagi. Alah, aku mana ada kawan lain selain kau dan Logesh. Kau buat-buat lupa sajalah apa yang aku cakap semalam. Kevin, aku lupa nak tanya kau, kenapa Logesh tak datang main sekali hari ni? Oh, Logesh ikut ayah dia ke ladang getah. Oh, macam tu. Jomlah sambung main. Jom, kita ajak Tompok main sekali. Keesokan harinya, kelihatan Tok Man dan Tok Wan sedang berbual di bawah sebatang pokok yang sangat rindang. Tok Wan sedang menunggu Tompok makan rumput berhampiran kawasan padang. Wan, aku tengok si Tompok tu bukan main sihat sekarang. Yelah Mai, aku rajin bawa dia makan rumput segar dekat kawasan ni. Sebab tu bukan main besar lagi badan si Tompok tu. Wan, kau tak mahu ke korbankan si Tompok tu raya haji nanti? Aku memang berniat nak buat macam tu Mai. Tapi kau tahulah si Tompok tu dah jadi kawan dengan si Lela. Aku faham tuan, tapi sampai bila kau nak bela si Tompok ni? Ya, nanti aku fikirkan macam mana untuk beritahu Lela. Yelah Wan, aku pergi dulu ya. Aku nak ke masjid ni. Yelah, hati-hati ke masjid tu. Lela dan kawan-kawannya akan bermain pada setiap petang. Lela disambut oleh Tok Wan di hadapan pintu rumah. Kamu sudah pulang, Lela? Ya, Tok Wan. Masuk. Mandi dan solat ni, Lela. Selepas tu, kita makan malam. Baik, Tok Wan. Tok Wan masak apa hari ni? Tok Wan masak makanan kegemaran kamu. Masak lemak rebung. Wah, sedapnya. Lela kena mandi cepat ni. Sewaktu makan malam, Lela, Tok Wan nak beritahu kamu sesuatu ni. Ya, Tok Wan. Beritahulah. Raya Aidiladha kan tak lama lagi. Jadi, Tok Wan berniat untuk korbankan Tompok. Tok Wan nak korbankan Tompok? Ya, Tok Wan rasa ini masa yang sangat sesuai kita lepaskan Tompok. Mengalir air mata Lela. Namun, Lela seorang yang tabah dan mendengar kata. Dia cuba akur dengan kata-kata Tok Wan, walaupun hatinya teramat sakit. Maafkan Tok Wan, Lela. Bukan niat Tok Wan untuk buat Lela sedih. Tapi, ibadah korban kan baik untuk kita jalankan jika kita berkemampuan. Tak apa, Tok Wan. Lela faham. Keesokan harinya, sewaktu di sekolah. Murid-murid, cikgu nak dengar sajak yang telah kamu buat semalam. Cikgu Bahasa Melayu Lela minta kerja rumah yang telah diberikan. Lela, jauh kamu termenung. Cikgu nak kamu deklamasikan sajak kamu. Cikgu itu menyuruh Lela. Namun, Lela terpinga-pinga. Ternyata, Lela terlupa menyiapkan sajak tersebut kerana memikirkan tentang Tompok sahaja. Logesh terus bertindak dengan mengangkat tangan, menyatakan bahawa dia ingin membaca sajaknya. Okey, baiklah Logesh, kamu suka rela yang mahu mendeklamasikan sajak kamu?
Ya, cikgu. Balas Logesh. Logesh mendeklamasikan sajaknya. Logesh sengaja berbuat demikian untuk menyelamatkan Lela. Setelah mengucapkan terima kasih menggunakan bahasa isyarat mulut kepada Logesh, Logesh mendeklamasikan sajaknya dengan indah sekali. Di bawah mentari yang cerah berseri, terhampar lembaran biru meluas. Di sana tercipta tanda-tanda kekuasaan, perpaduan yang abadi tersemat di hati. Warna-warna berpadu dalam harmoni seperti rima alam yang merdu, bersatu dalam buana yang agung, menyatu dalam kehidupan yang damai. Dari setiap sudut dunia bersama-sama mencapai sinaran, tak terhalang oleh perbezaan, tetap bersatu dalam kecintaan. Bumi ini persinggahan kita semua, tempat saling berdamai dalam kasih, perpaduan menjadikan kita manusia, menyinari dunia dengan kecintaan. Mereka bertiga berkumpul di tempat biasa bertemankan si Tompok yang berada di bawah pokok di hujung padang. Apa yang kau nak ceritakan ni, Lela? Itulah, tak sabar kami nak dengar. Tok Wan nak korbankan dia waktu Hari Raya Aidiladha nanti. Kau biar betul Lela. Kita kena buat sesuatu. Tompok tu kawan kita. Apa yang kita boleh buat? Hari Raya Aidiladha kan lagi 2 minggu. Kita tak boleh berputus asa Lela. Kita kena fikir macam mana cara untuk selamatkan Tompok. Mereka bertiga memandang sahaja Tompok yang sedang makan rumput di hujung padang. Tiba-tiba, aku ada idea. Apa ideanya? Belakang ladang getah tempat ayah aku menoreh, kan ada kawasan lapang yang agak tersembunyi. Aku rasa kita boleh sembunyikan Tompok di situ. Wah, bijaknya kau lah guys. Tak sia-sia aku ada kawan macam kau. Setelah beberapa hari mereka berbincang tentang rancangan mereka, akhirnya mereka bertindak untuk membina sebuah pondok sebagai tempat persembunyian Tompok. Mereka hanya mampu membina atap daun kelapa dan 4 batang kayu sebagai tiang. Akhirnya siap juga pondok untuk Tompok. Tak sangka kita mampu buat begini. Betul? Sempat juga kita siapkan. Jadi, bila kita nak bawa Tompok ke sini? Aku ada dengar Tok Wan nak hantarkan Tompok ke masjid sehari sebelum Tompok dikorbankan. Jadinya, 2 hari sebelum Tompok dihantar ke masjid, kita kena sorok Tompok di sini. Hari berganti hari, telah tiba masanya mereka membawa Tompok ke tempat persembunyian. Tok Wan, Lela nak bawa Tompok makan di padang hari ini boleh? Tak apalah Lela, biar Tok Wan je yang bawa Tompok petang ni. Alah Tok Wan, biarlah Lela bawa Tompok untuk kali terakhir. Baiklah Lela, kamu bawalah Tompok makan petang ni. Tok Wan termakan pujuk rayu Lela. Lela tersenyum mendengarnya. Kata-kata Tok Wan, berhasil juga Lela bawa lari Tompok. Pada petang itu, Lela dan 2 sahabatnya membawa Tompok ke padang dahulu sebelum mereka menyembunyikan Tompok. Berjaya ya kau pujuk Tok Wan? Pastilah, aku kan Lela. Ya, kau memang hebat. Mereka berbual sambil memandang ke arah Tompok. Setelah Tompok selesai makan, mereka pun membawa Tompok ke belakang ladang getah milik ayah Logesh. Mereka menambat Tompok di sebatang pokok. Mereka menyediakan air minum untuk Tompok dan daun-daun kering sebagai alas tempat untuk Tompok tidur. Seterusnya, mereka pulang ke rumah masing-masing.
Tok Wan, Lela dah tambat tompok di kandangnya. Terima kasih, Lela. Sekarang pergi mandi dan makan ya. Maaf Tok Wan, Lela terpaksa berbohong. Kata Lela dalam hatinya, dia bersalah kerana telah berbohong kepada Tok Wan. Keesokan paginya, Tok Wan pergi ke kandang Tompok. Alangkah terkejutnya Tok Wan melihat Tompok tiada di kandangnya. Tok Wan merasa resah memikirkan kehilangan Tompok. Apatah lagi, dia akan sibuk sepanjang hari untuk menyiapkan persiapan Hari Raya Aidiladha esok. Tok Wan memanggil Lela yang berada di dalam rumah. Lela, Tompok sudah hilang. Alamak, macam mana ni Tok Wan? Balas Lela sambil berlakon cemas juga. Padahal dia yang telah menurunkan Tompok. Kebetulan Tok Man lalu di hadapan rumah Tok Wan. Tanpa berlengah, Tok Wan memanggil Tok Man yang sedang menunggang motosikkalnya. Ada apa ni Wan? Macam-macam je kau. Tompok dah hilang. Macam mana boleh hilang? Aku pun tak tahu lah Man. Tak apa Wan, aku akan minta orang kampung untuk cari tompok sekarang. Kau siapkan persiapan untuk esok ya. Terima kasih banyak ya Man. Selepas beberapa jam, Tok Man dan orang kampung mencari Tompok. Tok Man datang kembali ke rumah Tok Wan dengan kabar gembira. Rupa-rupanya mereka sudah menjumpai Tompok di ladang getah. Tok Wan berasa sungguh lega, manakala Lela merasa kecewa kerana rancangan dia dan kawan-kawan sudah gagal. Pada malam Hari Raya Aidiladha, Logesh dan Kevin datang berkunjung ke rumah Lela setelah mendapat tahu tentang rancangan mereka telah gagal. Naiklah Kevin dan Logesh. Tok Wan menjemput mereka berdua untuk naik ke rumah. Mereka masuk ke rumah Lela dan melihat Lela hanya termenung di hadapan televisyen. Di hadapannya terdapat ketupat dan rendang yang tidak dijamah sedikit pun. Lela, kami tahu kau sedih sebab rancangan kita dah gagal. Jangan begini Lela. Mak aku ada kata setiap jadi mesti ada sebabnya. Lagipun kita sudah cuba. Aku tak boleh bayangkan macam mana hidup aku tanpa Tompok. Kami juga sayangkan Tompok, tapi kita kan hanya budak berumur 9 tahun. Betul, kita kena dengar kata orang yang lebih tua. Mereka tahu lebih daripada kita. Lela mengeluh berat mengenangkan apa yang telah berlaku. Tak apalah, mungkin ini yang terbaik. Macam itulah, jom kita makan sedap ni Tok Wan masak. Tanpa mereka sedari, Tok Wan terdengar perbualan mereka. Tok Wan hanya tersenyum kecil mendengar rancangan tidak jadi budak kecil itu. Takbir raya berkumandang. Lela dan Tok Wan bersiap-siap memakai baju raya yang baru untuk ke masjid bagi menunaikan solat Hari Raya Aidiladha. Sesungguhnya Lela tak rela untuk ke masjid kerana dia tahu Tompok ada di sana. Mereka berjalan kaki sahaja ke masjid. Setelah sampai, Lela dapat melihat Tompok sudah ditambat sebatang pokok. Tanpa disedari, air mata Lela jatuh sedikit demi sedikit. Lela langsung berlari ke arah Tompok tanpa mengikuti Tok Wan masuk ke dalam masjid. Lela membelai Tompok sambil menangis teresak-esak. Lela tak mahu Tompok mati. Lela sayang Tompok, pujian Lela sambil menangis teresak-esak. Tompok seolah-olah memahami perasaan Lela. Tompok memandang sahaja tuan kecilnya itu dengan pandangan sayu. Orang ramai menyaksikan kejadian itu segera berlari ke arah Lela, memujuk Lela, termasuk Tok Wan yang keluar semula dari dalam masjid untuk memujuk cucunya itu. Sudahlah Lela, janganlah kamu menangis lagi. Pujuk Tok Wan sambil mengusap-usap belakang cucunya. Tak boleh Tok Wan, Lela sayangkan Tompok. Lela menangis sehingga basah baju kurung yang dipakainya. Kalau kamu menangis begini, Tompok lagi sedih. Tangisan Lela semakin terhenti. Lela mula rela dengan takdirnya. Dia mengusap Tompok buat kali terakhir. Tok Wan memimpin tangan Lela untuk masuk ke dalam masjid. Selesai solat, mereka pulang ke rumah. Lela langsung tidak berpaling ke arah Tompok kerana dia takut dia akan menangis lagi. Sampai di rumah, Tok Wan dan Lela makan bersama-sama. Wajah Lela masih tidak ceria, tetapi dia tetap menjamah makanan. Tidak lama kemudian, beberapa orang sahabat Tok Wan datang ke rumah mereka. Lela juga bertemu dengan Kevin dan Logesh. Kau menangis ya Lela? Aku tak boleh tahan tengok Tompok. Tak apalah Lela, nanti kau carilah kucing pula. Kau sengaja ya, aku tak suka kucing lah. Gembira Tok Wan melihat Lela kembali tersenyum.
Tidak selang beberapa minit, kedengaran bunyi motosikal di hadapan rumah. Tok Wan menarik tangan Lela untuk turun ke halaman rumah. Tok Wan nak bawa Lela ke mana ni? Alangkah terkejutnya Lela melihat tompok di halaman rumahnya. Lela terus mengusap tompok. Tok Wan tak jadi nak sepeli tompok? Tak, Tok Man sudah gantikan dengan lembu lain. Lela segera berterima kasih kepada Tok Wan dan Tok Man. Tok Wan tahu dari awal lagi kamu dan kawan-kawan kamu yang sembunyikan tompok. Macam mana Tok Wan tahu? Ayah Loges nampak perbuatan kamu bertiga. Loges dan Kevin menepuk dahi mendengar kata-kata Tok Wan. Maaf Tok Wan, Lela sudah menipu. Tak apalah Lela, Tok Wan maafkan. Tetamu yang berada di rumah Tok Wan menyaksikan kejadian itu dengan perasaan terharu. Akhirnya, Lela dan kawan-kawannya dapat kembali seekor lembu yang bernama Tompok. Nilai yang dapat diperoleh daripada cerita ini, kita mestilah saling tolong-menolong walaupun kita berlainan bahasa, kerana perpaduan perlu diteguhkan. Seterusnya, kita haruslah sentiasa bersikap jujur dan amanah dalam sebuah situasi agar tidak menimbulkan perselisihan faham antara kedua-dua pihak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.